Terima kasih sekali lagi Saudara Faiz, rakan-rakan panel. Saya nak mulakan dengan suatu kiasan. Saya bukan anak Sarawak dan orang luar yang datang ke Kuching tak banyak maklumat. Kalau saya nak pergi ke satu tempat yang terkenal nak makan laksa Sarawak atau nak beli kek lapis, kalau saya sombong agaknya saya boleh jumpa Faiz. Tak jumpa. Saya rujuk pada orang yang lebih tahu. Ataupun saya membaca, study. Tetapi ada satu lagi teknik atau kaedah. Saya buka apps, macam-macam lah ya. Macam-macam Google aja. Map ke, Waze ke. Tempat yang mungkin tuan-tuan dan perempuan tak pernah sampai, saya orang luar boleh sampai. Sebab apa? Sebab kita tahu, kita tak tahu, kita jahil, tapi kita tahu macam mana nak dapat ilmu atau pedoman atau panduan itu. Sebab itulah Allah Ta'ala mengutuskan kepada kita para Nabi dan Rasul alaihissalatu wassalam. Dihadiahkan kepada kita Al-Quran, As-Sunnah sebagai rujukan, pedoman. Kalau kita boleh faham, tahu semua, itu satu kelebihan. Tapi apakah kita tahu semua? Salah satu impian saya sekarang ni, bila dah masuk 70, saya berasa saya patut kembali ke madrasah, nak belajar semula ilmu faraid, ilmu yang berkaitan dengan pembahagian peninggalan tarikah atau pusaka lah ya. Dulu waktu menengah rendah, kalau bagi satu kes boleh selesai berapa bahagian apa semua, tapi ilmu tu dah hilang. Tapi dia boleh dicari semula. Betul. Saya pernah ikut kursus asas ilmu falak, astronomi, dan bertuah dapat berguru dengan almarhum Ustaz Muhammad Khair Taib, ahli falak terkenal, dan dia anak murid kepada Syekh Tahir Jalaluddin, seorang ahli falak yang terkenal di Nusantara. Mereka ni kalau buat ramalan waktu mana nak solat gerhana Datuk Joji, ya, gerhana bulan kan gerhana matahari, tepat, tak lari 1 second pun, tak payah tunggu mana-mana table daripada Greenwich, mereka boleh buat perkiraan sendiri berdasarkan ilmu falak. Ini Tok Guru tahu? Saya. Ya. Waktu solat dia tak bergantung pada yang orang kira, dia kira sendiri, takwim. Sebab itu ada ketika mufti yang terkenal di sebuah negeri ini, pakar ilmu falak, penyembah mohon besar, umumkan misalnya besok bermula puasa atau raya, tapi dia tak ikut. Tapi dia perintahkan anak isteri dia, kaum kerabat dia ikut raja. Sebab orang awam tak ada pengetahuan astronomi, ilmu falak, ikut raja. Penyembah mohon declare hari apa, ikut saja. Tetapi dia pakar falak. Dia ada perkiraan dia sendiri. Dia diam-diam duduk dalam rumah. Kalau orang raya dia masih puasa contohnya. Tapi untuk dia saja. Hatta isteri dia pun jangan ikut suami, ikut raja. Bila penyembah mohon tu ringkasnya ikut raja. Jadi orang yang kurang pengetahuan, kita ikut orang yang lebih berpengetahuan. Adakah sama orang yang berpengetahuan dengan orang yang tidak berpengetahuan? Ini ayat Quran kan. Jadi cara untuk menyelesaikan isu yang Saudara Faiz tanya tadi, kita sebagai pemimpin keluarga, kita kena sediakan akses kepada pendidikan yang sempurna. Kalau boleh pada pendidikan yang berkualiti, sanggup berkorban. Pendidikan yang berkualiti bagi saya bermula dengan, kalau kita bercakap dalam konteks masjid ni, ahli Jumaat masjid, kalau saya ada cucu yang belum masuk sekolah sudah mampu membaca, boleh mengira,
boleh hafal lirik-lirik lagu. Bukan bahasa Melayu saja, lagu Jepun pun dia hafal. Ya, tepat pula tu. Ya? Lahjah betul. Tepat, fasih. Tanya makna tak tahu. Tapi dia belum mengenal huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf Al-Quran. Dah dekat nak balik, ada anak cucu kita yang tak boleh mengenal Al-Quran. Apakah kita menyediakan akses yang cukup untuk anak cucu kita mengenal pedoman-pedoman tadi? Kalau saya mari sini, Faiz, saya perak dalam bahasa Inggeris apa dia? Perak, tak tahu nak guna GPS, tak tahu nak guna apa-apa apps. Pakai main belah aja. 2 jam pun tak jumpa Laksa Sarawak. Tapi kalau saya belajar dengan cucu saya 3 minit cara nak guna, 3 minit saja saya dah tahu. Drive sendiri boleh sampai. Bukan setakat tu, Datuk tahu nak masak pun. Ya. Jadi ringkasnya, dalam menuntut ilmu ni jangan sombong. Saya rasa kagum sungguh. Saya pernah lihat seorang Tan Sri yang pernah jadi mantan Menteri Besar sebuah negeri datang ke Masjid Negara dengan pemandu, doktor. Hadir kelas pengajian. Waktu dalam Dewan Besar, tengok tak nampak Tan Sri ni. Datuk, rupanya dia masuk kelas, bilik kelas sebelah. Waktu pagi kelas kafah anak-anak, dia join masuk kelas Iqra. Dia belajar semula Al-Quran yang bersistematik. Kalau ikut sukatan patut cucu dia belajar. Tapi dia belajar sekejap je, beberapa minggu, beberapa bulan dah boleh baca Quran dengan bertajwid. Kemudiannya dah khatam bacaan bertajwid, tengok-tengok dah main tafsir pula. Terjemahan Melayu, terjemahan English, semua ada. Tafsir klasik ada, tafsir moden ada. Bila ustaz-ustaz berceramah, lepas itu dia komen, "Ustaz, tadi waktu syarah ayat tu ada tertinggal poin penting." Ustaz tak buat homework, kurang membaca. Dia baca. Umur 70-an, 80-an. Tak pernah rasa lewat sebab dia nampak syurga tu makin hampir dengan dia. Dia nak pergi syurga kan, nak pergi laluan mana? Ini orang yang bijak. Jadi dalam konteks menuntut ilmu, tak ada masa. Minal mahdi ilal lahdi. Katalah kita dah boleh baca Al-Quran, kita tentu tak selesa baca, kurang faham. Kita boleh dalam handphone ni nak tafsir apa pun semua ada. Tak perlu ada mini library di rumah. Kalau ada lagi bagus. Jadi kita budayakan ilmu. Dengan cara itu kita akan pergi pada rukun yang kedua. Kita menghargai masa. Bila menghargai masa, menghitung hari. Bila menghitung hari, hari makin berkurang, apa yang kita buat? Kita beri nilai, value pada masa. Jadi learning is value. Pembelajaran itu diberi nilai yang tinggi. Masa pun sangat dihargai. Waktu yang sehat ni masih boleh berjalan, hadir majlis-majlis ilmu, boleh bersosial, bersilaturahim, boleh hadir ijtima'. Kalau dah bedridden, hilang satu nikmat. Ya. Tapi orang yang ada iman, ada kebijaksanaan, dia baca lagu lain pula. Dia kata ini suatu kafarah. Peluang Allah nak bagi dia menambah pahala sabar, menghapus dosa. Dia tak macam orang yang tak ada iman. Ya, mungkin nak terjun jambatan, biar ditelan buaya, bujang senang. Ya, sebab dia ada al-iman. Selain pada itu, kita mengutamakan kesihatan fizikal, mental. Ini semua orang faham. Sebab itu satu nikmat. Termasuk yang saya bersama sebut tadi, cara pemakanan bersemua. Saya bimbang sangat tuan-tuan dan puan-puan, bila kita lihat sekarang ni pergi ke mall, kita lihat budaya baru, asal viral saja, hantam sajalah.
Yelah. Ya. Tak tengok dah ada logo halal jaiz ke tidak. Ya, ini satu balak sebenarnya. Asal popular. Ya, kita tak utamakan lagi, tak beri nilai yang tinggi dari segi status halal haramnya. Jadi ini pun perlu kita perbaiki, kita perteguhkan. Tetapi ini perkara biasa, semua dah faham. Cuma saya bimbang ada satu yang kita kesihatan yang selalu kita terabaikan. Physical health semua orang jaga. Bagaimana pun bawa ubat. Ya, jadual kita jaga, ya. Mental health kita jaga. Kalau tak sakit mental pun kita bersosial, berjiran, jaga silaturahim. Itu cukup baik untuk mental. Tapi bercakap dengan orang lama-lama ni, ya, ambil sempena dalam masjid. Ada satu lagi yang kadang-kadang kita terabai. Spiritual health. Kesihatan spiritual. Penyakit yang saya alami sekarang ni, dari segi fizikal saya jaga, makan minum pun jaga, terkawal, ya. Nasi pun 1/3, sayur 1/3, sangat berdisiplin. Dari segi mental health tadi. mental pun kita jaga, ya, kita jaga. Tapi saya rasa yang saya kurang sangat kesihatan spiritual. Ubat penawarnya apa? Bukan pil, bukan tablet. Yang saya kurang sangat, saya rasa saya kurang berzikir, kurang bermunajat contohnya. Apa disiplin saya untuk zikir setiap hari, munajat setiap hari? Kalau ubat, saya datang sini saya bawa ubat. Pagi Dah lain ada dah. siap. Boxnya. Box dah siap. Berdisiplin, masya-Allah. Kalau ubat pagi ada, zikir pagi, zikir tengah hari, zikir mengikut masa. Bukankah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dah pandu kita dengan kitabnya Al-Azkar, dengan zikir-zikir yang maksur, zikir-zikir yang ditinggal, yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini spiritual health yang tu saya kurang. Itu kadang-kadang cerdik nampak bodoh. Satu ketika nampak cukup sabar, profesional, tapi mari satu masa panas baran, jatuh, habis, downgrade. Kerana kurangnya zikir, kurangnya ketenangan. Tepat sekali yang Allah sabdakan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan kamu mengingati Allah itu boleh membawa kedamaian kepada hati? Jadi paling kurang, tuan guru saya sebut, tak apalah, tahlil saja. Tahlil itu apa? Adakah malam Jumaat saja? Duduk sekarang tahlil, la ilaha illallah, itu tahlil. Atau munajat. Kalau hamba penyakit, ya Syafi. Bukankah Syafi itu ada dalam Al-Quran? Syifa. Itu munajat, merayu, memohon. Jadi bila hati kita, lidah kita sentiasa dibasahi dengan zikrullah, yang kurang cerdik akan cerdik, yang perongoh akan jadi penyabar, yang muka tak manis, manis. Sebab tu ulama-ulama yang hebat, yang al-amilin, ulama yang beramal lah, ya. Orang dulu tengok dia adalah senang hati. Macam tuan-tuan imam kita dulu kan, doktor, orang ada masalah rumah tangga, Datuk, pergi jumpa, belum cerita masalah, tengok muka tu imam pun dah sejuk dah, ya. Separuh problem dah selesai, hilang, dah hilang. Macam ibarat kita jumpa doktor pakar, ya. 2 ayat dia yang pertama tu macam separuh penyakit dah hilang dah, ya. Kadang tengok nama kat pintu pun Belum rasa dah lega, result belum keluar. Tapi kita dah rasa terubat. Balik ubat pun tak makan, tapi sembuh. Oh, Jadi kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan,
ibu bapa, saudara-saudara yang dihormati, kita cukup jaga kesihatan fizikal, kesihatan mental. Saya nak mengajar diri saya dan kita semua, kita kena perbanyakkan jaga kesihatan spiritual kita. Zikir yang terbaik apa dia? Baca Quran. Itu zikir yang terbaik. Yang lebih baik, yang terbaik selepas itu apa? Kita ambil apa yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita boleh kitab-kitab yang muktabar, ya, melalui kelas-kelas pengajian, melalui majlis-majlis zikir keluarga. Kita jangan tunggu yang formal dengan ramai-ramai je. Kadang dengan ahli keluarga saja. Dan percayalah tuan-tuan dan puan-puan, zikir suatu terapi yang bermukjizat, luar biasa. Tidak semesti kita join dengan mana-mana tarekat yang muktabar, tapi kalau tak ada tarekat pun kita berzikir seperti mana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang terbaik. Tapi kalau kita boleh dapat para pembimbing yang dipercayai, yang diyakini, yang boleh kita rujuk kepada pejabat sahabat bersama mufti, itu juga satu yang baik. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan dengan cara itu saya nak akhiri dengan kesimpulannya satu hadis yang diterbitkan oleh Al-Hakim dalam mustadraknya, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis popular ni selalu kita dengar, tapi kita minta keberkatan. Saya baca matan hadis ini. Sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, irtanim khamsan qabla khamsin. Awasi atau rebutlah 5 perkara sebelum didatangkan 5 perkara yang lain. Yang pertama sekali, syababaka qabla harami. Masa muda sebelum masa tua. Jadi kita didik anak-anak remaja kita, muda kita, supaya beri nilai kepada masa, jangan buang masa. Ya. Yang kedua, wasihhataka qabla saqami. Dan masa sihatmu sebelum datang masa sakit. Jadi yang muda-muda dah buka akaun tabung haji ke? Dah buka akaun tabung haji untuk pergi haji. Masa sihat. Sebab ia ibadat badaniah yang memerlukan kecergasan, ya, sihat tubuh badan. Kalau tidak, lepas tu kena badal haji je lah, ya. Allah hilang satu nikmat, ya. Sedangkan sebelum tu holiday sana sini, region ni habis, ya. Gunung mana tak panjat, ya, tetapi tanah suci tak sampai. Warinaka qabla faqri. Kadang-kadang Allah uji kita dengan sedikit keselesaan atau kekayaan. Tetapi bukankah ramai orang yang bertaraf tinggi, berpendapatan tinggi, Allah uji dengan pandemik beberapa bulan saja. Betul. Ya, daripada pembayar zakat jadi asnaf penerima zakat. Ya, luar biasa. Ya. Di rumah ada semua kereta berjenama, ya, tapi nak pastikan ada food on the table, terpaksa bergantung kepada food bank. Ya. Ada setengah tu dah kereta-kereta biasa dah tak ada, kereta yang berjenama. Dengan kereta yang berjenama itulah dia pergi ke masjid, ambil, ya, bekalan food bank di masjid. Bagus, sebab dia ingat masjid, dia tak mencuri. Ya. Bagus, kita tak pernah hina orang macam ni, sebab dia ingat Allah Ta'ala. Lepas tu dia bangkit semula. Wa faragaka qabla syughlik. Dan masa lapang sebelum masa sibuk. Sebab dalam satu hadis yang lain, Rasulullah SAW beri ingatan, ada 2 nikmat yang selalu menipu daya kita, ya, as-sihah dan al-faragh. Waktu sehat dengan waktu lapang, ini banyak menipu daya kita, menjahanamkan kita kalau kita tidak berhati-hati. Dan paling akhir yang belum kita rasai tapi pasti
setiap yang bernyawa, kullu nafsin dha'iqatul maut, mesti setiap yang bernyawa akan merasai mati. Masa hidup sebelum datangnya masa maut, kematian. Ini satu yang pasti. Saya rasa itulah kesimpulan sebagai jawapan kepada soalan Saudara Faiz tadi. Wallahu a'lam. Nak maju dan makmur, dia kena terus berhijrah ke hadapan. Tetapi ada satu ungkapan, la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyyah. Maksudnya tiada lagi hijrah selepas peristiwa al-fath, pembukaan, maksudnya pembukaan Makkah. Yang ada hanya jihad dan niat. Jihad kesungguhan, pengorbanan yang disaluti dengan niat yang suci bersih, atau kita kata yang ikhlas. InsyaAllah kita akan dapat kemajuan dan kemakmuran yang bererti. Dan paling akhir, yang ni Faiz kalau saya tak sebut, saya rasa rugi saya datang kali ni macam tak dapat apa-apa. Ya. Ni macam nak tinggal wasiat lah. Mulai maghrib tadi, kita dah mula masuk 8 Muharram. Besok 8 Muharram. Kalau 8, mana yang berikutnya 9 kan? 9 bulan Muharram kita ingat kepada Tasu'a. Yang berikutnya 10 Ashura. Tuan-tuan dan puan-puan tahu apa yang terafdal, paling baik kita lakukan, dan mari bersama-sama kita azam, ya, untuk melakukan yang terbaik pada hari ke-9 Tasu'a dan hari yang ke-10 Ashura. Dapat dua-dua sekali puasa lagi bagus, salah satu pun bagus, ya. Yang kurang bagusnya bukan tak puasa, tak berazam. Tak berazam, itu yang tak bagus. Tak puasa tak apa, mungkin tak sihat, mungkin ada halangan, mungkin bermusafir, itu tak ada masalah, ya. Tapi langsung tak berazam, sombong dia, ya, itu tak bagus. Itu pesanan, wasiat yang pertama. Wasiat yang berikutnya, marilah kita kongsi kenikmatan iman ini dan kemanisan iman ini, halawatul iman, dengan orang yang tersayang, kaum kerabat kita, ya, tentulah kita sangat sayang. Jiran, Masya Allah, jiran bagus, ya, kita bercakaplah benda-benda yang baik, ya, dengan jiran-jiran kita. Dan juga tak ketinggalan dengan kenalan kita, bukan jiran. Kenalan jiran ada yang bukan Islam, takut jumpa di akhirat besok, dia kata berjiran dengan ni orang Islam ni berpuluh tahun, dia tak pernah bagi satu risalah pun, terjemahan Quran dalam Mandarin ke, dalam English ke. Takut tak bercakap langsung, ya, tak bercakap langsung tentang Islam. Tapi yang lain boleh main golf sekali, pergi holiday sekali. Kita sayang dia, kita kesian kat dia, kita kongsilah benda-benda yang baik dengan kenalan-kenalan kita. Kalau tak mampu cakap, tanya Datuk Mufti. Dakwah ni bukan hanya bercakap, kita bermuamalah dengan baik, itu pun maknanya kita sudah berdakwah kepada dia. Dan yang paling akhir, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jangan lupa, kita rasa kita dah buat banyak perkara ketaatan, al-awamir, perintah-perintah, dan kita telah berusaha mengelak perkara an-nawahi, perkara yang dilarang, yang ditegah. Tapi bila sampai di sana, tengok tak masuk dalam kira-kira, tidak dihisapkan, tak tercatat dalam mizan hasanat. Puncanya, saya buat, saya fikir Allah tak ada pilihan, Allah mesti terima. Rupanya saya terlupa, leka, lalai, tidak berdoa pada Allah Ta'ala agar amalan kita itu
dikabulkan, diterima oleh Allah SWT. Kalau Allah terima tak perlu semua, tak perlu banyak. Faiz, Allah terima satu pun kita dah cukup aman di alam akhirat nanti. Ini kan pula kalau banyak yang kita buat dan semuanya dikabulkan. Kalau gitu janganlah sombong. Wan Muhammad jangan sombong. Awak ustaz ingat dah banyak buat benda baik, tapi awak tak pernah berdoa supaya amalan awak dikabulkan. Sebab itu ulama dulu bijak sungguh dalam mereka menyusun kutip doa-doa yang maksur, tak pernah tinggal doa supaya amalan tu dikabulkan. Rabbana taqabbal minna du'aana wa salatana wa siyamana. Ya, kan ada tu. Ya, banyak lagi lah. Innaka antas sami'ul alim. Ya, engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Taqabbal tu maksudnya kabulkanlah. Kalau Allah kabul, selamat kita. Kalau tak ingat hak lain Faiz, apa yang saya cakap malam ni, ingat kabul satu, cukuplah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.